Apa kos yang tersirat di sebalik kenaikan inflasi? Hari ini nilai ringgit ialah RM4.41 bagi setiap dolar Amerika. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan yang mengata Menteri Pakatan Harapan cak ayam kerana nilai ringgit ketika itu RM4.14 bagi setiap dolar Amerika kini membisu 1000 bahasa. Nampak tak bezanya RM4.41 di zaman Kerajaan Barisan Nasional dengan RM4.14 di zaman Pentadbiran Pakatan Harapan. Inflasi di Malaysia pada tahun 2019 pula ialah 0.66%. Semasa Kerajaan Barisan Nasional tahun 2017, 3.8%. Kini inflasi di negara ini ialah 3.05% menurut statista.com. Bank Negara Malaysia pula mengunjurkan pada tahun 2022, inflasi utama ialah purata antara 2.2% dan 3.2%. Sudah tentu, angka tersebut bergerak seiring dengan kebijaksanaan kerajaan dalam menangani inflasi yang naik seperti tidak mahu turun. Kerajaan menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi yang belum buat apa-apa pun sudah dipuji kononnya membuktikan kerajaan tidak mengamalkan sikap lepas tangan dalam menyelesaikan penderitaan rakyat. Ia dipuji kononnya sebagai satu pendekatan rentas kementerian yang holistik bagi memastikan rakyat memahami situasi yang sedang melanda negara. Kerajaan membuat pengumuman setiap kali mesyuarat diadakan untuk maklumkan rakyat apakah tindakan yang diambil bagi mengatasi masalah inflasi dan rakyat juga dapat bertindak bersama. Demikian kata Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, Muhammad Yusof Abdul Rahman yang dipetik bernama. Maaf cakap, rakyat bukan nak mendengar makluman apa tindakan kerajaan yang hanya akan menjadi propaganda politik. Rakyat mahu melihat hasilnya. Jangan jadikan makluman tentang subsidi RM722.43 juta yang diperuntukkan di bawah skim kawalan harga keluarga Malaysia SKHKM sebagai modal air liur. Akhirnya kerajaan hanya melunaskan RM200 juta bayaran subsidi kepada penternak ayam di seluruh negara, kata Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronick Kiandi. Menurut beliau, lebihan sekitar RM529 juta itu tidak akan digunakan bagi tujuan bayaran subsidi yang sama. Sebaliknya dialihkan dalam bentuk bantuan lain. Maka harga siling ayam pun naik kepada RM9.40 sekilogram daripada RM8.90 sekilogram sebelum ini. Katanya bekalan ayam sudah banyak sekarang, cuma pengguna tak mampu beli seperti dahulu. Itu cerita ayam yang menterinya merupakan anggota pasukan khas jihad tangani inflasi. Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain yang tidak menjadi anggota pasukan itu? Bukankah mereka juga bertanggungjawab terhadap kenaikan kos? Sebagai contoh, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pelancongan yang juga menjadi penggerak dalam penjanaan ekonomi untuk negara. Menurut laporan, pengusaha feri ke Pulau Pangkor, satu destinasi pelancongan di Perak, mengumumkan bahawa harga tiket feri ke pulau tersebut dinaikkan ke RM10 satu hala untuk dewasa dari JT Lumut atau JT Marina bermula 1 Julai 2022. Maka secara matematiknya, kadar tambang pergi balik dinaikkan kepada RM20 dewasa berbanding harga asal RM14. Ini menunjukkan kenaikan melebihi 40%. Tanpa sebarang perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan, pengusaha feri menaikkan kadar tambang ini dengan alasan mereka sudah lama beroperasi dalam kerugian, kata Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Negeri Perak Muhammad Iqmal Muhammad Iskandar dalam satu kenyataan. Menurut beliau, situasi ini sangat membimbangkan kerana ia bakal merencatkan kedatangan pelancong ke Pangkor. Ini diburukkan lagi dengan perkhidmatan penerbangan ke Pangkor dari Subang juga sudah dihentikan hingga ke bulan Oktober 2022, katanya. Justru Muhammad Iqmal bagi pihak Pemuda Amanah Negeri Perak mendesak campur tangan kerajaan agar harga tambang ini dapat dikaji dalam mengurangkan beban rakyat seraya merangsang kedatangan pelancong yang lebih ramai ke Pulau Pangkor, pulau bebas cukai yang paling dekat dari Kuala Lumpur. Harga makanan di Pulau Pangkor juga pasti akan turun naik. Kenaikan harga makanan merupakan masalah yang berangkai, yang kompleks melibatkan harga barangan dan perkhidmatan yang nampak seperti tiada kaitan. Ini kerana semua makhluk dan tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan. Bagi manusia untuk mendapatkan makanan, mereka memerlukan kuasa untuk memilikinya, menerusi pembelian dengan wang mereka. Jika wang sedikit, maka timbul tuntutan untuk mendapatkan wang yang lebih. Pekerja menuntut gaji mereka dinaikkan. Ini berlaku di negara ini. Majikan walaupun bukan untuk perkhidmatan berasaskan makanan, jika mahu menaikkan gaji pekerja, terpaksa menaikkan harga produk kerana tidak mampu menanggung kerugian akibat pertambahan dalam kos operasi. Justru jika ditubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi, tetapi anggota yang memegang kuasa itu membuat keputusan adalah muka lama yang gagal. Jangan salahkan rakyat yang hilang kepercayaan
kepada anda. Rakyat tak mahu mendengar berita palsu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.